antara calon popular yang digunakan oleh syaitan dan hawa nafsu manusia untuk mensyirikkan Allah, untuk menyelewengkan manusia daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendatangkan satu makhluk ini yang dipanggil sebagai jin. Dan ternyata jin ini memainkan peranan yang sangat besar di dalam kehidupan syirik. Di dalam pengamalan syirik, jin memainkan peranan yang sangat-sangat penting sekali. Na'udzubillah min zalik, dalam masyarakat kita perkara ini masih lagi berkekalan dan berterusan. Kalau dulu dianggap perkara ini macam perkara trendy ataupun fashionable, untuk masing-masing ada barang pusaka yang disimpan, ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang diwariskan. Benda ini dianggap trendy. Kalau zaman mungkin 60-an, 70-an, sekarang masih ada lagi. Cuma sekarang ni dah masuk internet dah. Dia dah jual ilmu-ilmu ni dalam Carousel, dalam Lazada, dah ada dah. Siap jual susuk, jual jenglot, jual pontianak, jual toyol, ada dekat internet sekarang ni. Segala jenis ilmu dah dijual, segala jenis perkara yang bukan-bukan dah ada dah dalam internet. Tapi kalau dulu pun belum distigmakan lagi. Distigmakan ni maksud dia orang dengar pun tak marah sangat dan tak benci sangat pada tahun yang saya tahulah, pada tahun 60-an, 50-an. Banyak orang ada ilmu yang mereka pernah nuntut waktu muda-muda dulu. Dan banyak yang belum buang betul-betul. Sehingga memberi kesan kepada personality. Memberi kesan kepada sikap panas baran. Ini biasa. Dalam masyarakat kita, banyak yang panas baran tapi tak tahu sumber dia daripada mana. Pemarah lain, panas baran lain. Kuat mengamuk pun lain. Ini nak kena cek. Mungkin waktu muda dulu pernah ada simpan, pernah diberikan tangkal, pernah diberikan ilmu tertentu, pernah baca jampi-jampi serapa tertentu, yang jampi-jampi saja tiba-tiba boleh bersilat. Tak pernah belajar silat ni, jampi terus boleh silat. Siapa kasih? Tok Guru saya kasih, Ustaz. Siapa Tok Guru? Orang alim, Ustaz. Orang warak. Ini pun lagi satu problem dalam masyarakat kita. Ada lagi imam-imam masjid, Bilal-Bilal masjid yang dalam dia jadi imam, dia ada ilmu-ilmu macam ini. InsyaAllah masjid ni tak ada lah. Tapi ini pengalaman saya merawat. Ada. Sebab tak jelas tentang akidah tauhid itu sendiri. Dia dah ada iman, Alhamdulillah. Tapi benda-benda yang halus-halus ni, benda ranting-ranting ni tidak dijaga betul-betul. Akhirnya, dia telah membuka pintu kehidupan dia kepada jin, makhluk jin syaitan ni untuk memberi kesan pada kehidupan dia. Dan lebih teruk lagi adalah apabila makhluk-makhluk jin ini mula memberikan panduan dalam kehidupan dia. Menerusi datang dalam mimpi, gerak hati, ilham-ilham yang bukan datang daripada Allah tapi sebenarnya datang daripada syaitan. Boleh tahu perkara sebelum berlaku dah tahu. Boleh tahu orang fikir apa. Itu boleh datang daripada orang soleh, boleh juga datang daripada orang yang ada dampingan jin tanpa dia perasan. Tanpa dia perasan. Di sinilah datang orang-orang seperti wali-wali yang sebenarnya kuali. Ya, bukan wali yang betul. Wali yang betul ada. Wali-wali yang sebenarnya kuali-kuali ini, mereka juga kadang-kadang boleh menunjukkan kemampuan-kemampuan luar biasa. Orang yang tidak ada ilmu akan mudah-mudah kata, oh ini orang wali ni, ini orang berilmu ni. Padahal apa yang dia buat adalah sihir. Yang dia buat adalah sihir. Contoh, Ustaz, dia boleh tahu apa saya cakap dalam hati saya lah, Ustaz. Itu tak semestinya orang soleh. Bomoh pun boleh buat. Jangan terkejut. Saya ulang lagi sekali. Itu tidak semestinya orang soleh. Bomoh juga boleh buat. Ustaz, dia tahulah Ustaz, anak dalam perut saya ni perempuan ke lelaki. Orang soleh ni Ustaz. Astaghfirullah. Semudah itu kita diperbodohkan. Sebab apa? Jahil. Jahil dan tidak tahu membezakan antara wali Allah dengan wali setan. Hanya setakat seseorang membaca jampi dan sebut nama Allah, baca selawat, baca Fatihah, oh kita kata dia bukan bomoh. Awak nak tahu, bomoh lah yang paling kuat baca Fatihah, baca selawat. Tahu kenapa? Supaya dia dapat selindung perbuatan dia. Dia akan mula dengan Fatihah, dia akan mula dengan selawat Nabi. Lepas tu dia akan sebut perkataan-perkataan yang awak tidak dengar dan awak tidak faham. Jadi tidak semestinya seseorang itu menggunakan Fatihah, menggunakan selawat, dia adalah perawat yang betul. Tidak semestinya.
Sebab saya lihat banyak orang kita terperangkap dekat sini. Dia sebenarnya jumpa bomoh, tapi dia ingat jumpa ustaz. Lepas tu ustaz tu pun kasih apa? Dia kasihlah apa, kertas diikat dengan kain kuning, kan? Disuruh kasih paku dan sebagainya. Bila kata awak jumpa bomoh tu, tak ada ustaz, saya jumpa ustaz pakai songkok lagi, ustaz pakai songkok putih, dah pergi haji dah ustaz. Allah, awak dengar tak apa yang dia baca dalam proses merawat tu? Ada sikit-sikit lah ustaz, yang lain tu dia tak clear. Bila dia kasih tangkal tu, dia jelaskan tak apa yang ada dekat dalam tu? Oh, dia tak jelaskan ustaz. Dia tak kasih tanya pun. Itu semua alarm signal patut. Apa, awak punya radar patut on time tu. Ya, dalam Islam tidak ada perkara yang kita sembunyikan. Nabi tak pernah ajar apa-apa jampi serapah yang tidak pernah diberitahu isi kandungannya. Nabi Muhammad SAW dan perawat-perawat Islam yang tulen tidak pernah memberikan perkara-perkara yang tidak boleh diberitahu. Jangan tanya, pakai aja. There's no such nonsense dalam agama kita. Siapa yang datang pada awak kata jangan tanya-tanya, pakai saja, awak tinggalkan dia. Dan awak minta dia bertaubat sebelum awak tinggalkan dia. Sebab dalam agama kita tidak ada rahsia seperti itu. Rahsia ibadah memang kita sembunyikan. Tetapi kalau masuk pada bab rawatan, tak nak bilang, bila tulis pula tulisan cakap ayam, tulis nombor-nombor, lepas tu campur dengan huruf-huruf yang terpisah. Bila tanya apa benda ni, jangan tanya-tanya. Kalau tanya nanti batal. Itu semua awak tinggalkan. Larikan diri daripada mereka seperti mana awak melarikan diri daripada singa. Bagi siapa yang tidak setuju, boleh jumpa saya lepas ni. Mungkin awak ada buat amalan benda ni, awak tak setuju, pada awak ini benar, pada awak ni daripada Allah, ilham daripada para malaikat, kita duduk bincang. Saya akan buka hujah saya, awak buka hujah awak. Sebab benda ni ada kaitan dengan syirik. Yang bahayanya adalah bila jin-jin ini yang akan datang pada waktu malam, dia akan kasih awak syariat-syariat tertentu. Di situ bahaya dia. Dia akan minta awak puasa pada hari tertentu. Dengan alasan kalau awak puasa pada hari tertentu, awak akan dapat pahala lebih. Sedangkan Nabi tak sebut apa benda pun masa benda tu. Awak puasa putih, puasa mutih, pernah dengar? Orang putih panggil pati geni. Ya, tak boleh makan daging, puasa. Kena makan benda putih saja. Ini benda merapu. Ini tidak ada dalam agama kita. Siapa amalkan benda tu, jangan kaitkan dengan Islam. Awak nak amalkan untuk kesihatan, cakap untuk kesihatan. Jangan kata ini kalau dapat ni, zikir akan lebih power. Makam akan naik. Itu semua ilusi permainan jin dan syaitan. Saya ulang lagi sekali. Ini ilusi permainan jin dan syaitan. Ya, bagi siapa yang tak setuju, jumpa saya. Kita bincang. Mungkin saya salah. Mungkin saya yang silap. Kalau awak tahu ke mana kesilapan saya, datang kepada saya, buktikan kepada saya yang saya salah. Tapi kalau awak tahu yang apa saya cakap ni betul, dan awak masih amalkan, dan awak berdegil untuk amalkan, awak akan berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Dan kalau awak turunkan benda ni kepada anak cucu awak, kongsi dengan kawan-kawan awak bertanggungjawab.